Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. So, hari ini saya akan sambung untuk topik sejarah kita iaitu 8.2. Tajuknya adalah kemunculan dan perkembangan tamadun Islam. So, objektif pembelajaran, apa yang awak akan dapat hari ini? Yang pertama, awak akan tahu tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, awak mampu menyatakan peranan Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam. Dan yang ketiga, menghuraikan cara dakwah Nabi Muhammad SAW. So, kita pergi yang pertama dahulu So, dari segi aspek pengenalan, kelahiran Nabi Muhammad ni dia telah membawalah satu perubahan dalam sudut akhlak, akidah dan juga syariah dalam kalangan masyarakat Arab dahulu. Sebab orang Arab dahulu ni, orang Arab jahiliah dahulu ni, akhlak mereka sangat teruk, budaya mereka sangat teruklah, sehingga membunuh anak perempuan, berjudi, minum arak. Tapi bila lahir saja Muhammad, maka berlaku satu perubahan yang besar dari segi akhlak, akidah, syariah keagamaan masyarakat Arab jahiliah. So, Muhammad ni dia telah dilahirkan dari kalangan keluarga ternama, maksudnya keluarga terkenal dalam masyarakat Arab. Dan keluarga Muhammad ni antara pemimpin kota Mekah ketika dahulu Dan Muhammad ni dianggap satu rahmat, yang dibawa oleh Tuhan kepada seluruh alam. Jadi, untuk permulaan hari ini kita akan kenal siapakah Muhammad. Siapa yang selalu orang Islam cakap Muhammad kita akan lihat hari ini. Siapakah Muhammad? Nama beliau nama tokoh Muhammad. Saya tak boleh nak gambarkan dengan bentuk muka gambaran, tak ada sebab dia sangat sulit yang dikategorikannya orangnya berkulit putih, cerah dan handsome cantik orang kata. So, nama dia adalah Muhammad SAW. Muhammad. So, beliau dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah bersamaan dengan 20 April 570 Masihi. So, nama bapa beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Pekerjaan bapa baginda. Baginda ni beliau saya nak awak faham sebab dalam kalangan kita ni bukan Muslim. Nama bapa beliau adalah Abdullah. So, pekerjaan bapa ni adalah peniaga, macam kira businessman. So, bapa dia ni berniaga di sekitar kota Mekah sehingga ke kawasan Syam Kawasan Syam awak dah nampak peta yang hari tu So, malangnya bapa baginda ni telah meninggal semasa Muhammad ni dalam kandungan ibu dia. Maksudnya ibu dia tengah pregnant. So, ayahnya telah meninggal dunia. So, nama ibu Muhammad adalah Aminah binti Wahab. Ibunya pula meninggal ketika Muhammad ni berusia 6 tahun. Maksudnya dari masa lagi dalam kandungan ibunya, dia telah kehilangan bapa. Tapi bila dia dah berusia 6 tahun, dia telah kehilangan ibunya pula. So, lepas saja ibu dia meninggal dunia, baginda Nabi Muhammad ni telah dipelihara, telah dijaga oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Atuknya pula dijaga So, 2 tahun selepas atuk dia jaga, atuk dia pula meninggal dunia. So, siapa pula yang jaga dia? Beliau telah dijaga oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib Dan beliau ini dalam masa jagaan Abu Talib ni, dia telah ikut berniaga sama-sama dengan bapa saudara dia hingga ke Syam dan juga sekitar kota Mekah. Lepas tu, selain pada berniaga di Syam, kota Mekah, dia telah juga membantu saudagar kaya wanita iaitu Siti Khadijah. So, Siti Khadijah ni memberikan kepercayaan kepada Rasulullah, kepada Muhammad, kerana sikap Muhammad ni yang sangat amanah. Tak ambil pun walaupun untungnya sesin. Dan Muhammad ni kalau berniaga, dia tak pernah menggunakan bahasa kasar. Bercakap pun tak pernah menggunakan bahasa kasar. Sebab beliau seorang yang berbudi pekerti dalam menguruskan perniagaan. Okey, sekejap
Okey, so sebabkan Muhammad ni sangat amanah, sangat berbudi pekerti, maka Khadijah ni rasa hormat lah. Bila dia rasa hormat, maka dia rasa nak berkahwin dengan baginda. So ketika tu Nabi Muhammad berumur 25 tahun, Siti Khadijah berumur 40 tahun. Okay, kita pergi yang seterusnya. Sekejap Okay, sorry. Okay, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama. So, bila Nabi Muhammad ni dilantik sebagai pemimpin agama, so ketika itu adalah detik permulaan dalam tamadun Islam di mana berlakulah sejarah perkembangan tamadun Islam, iaitu tentang peristiwa penerimaan wahyu pertama oleh Nabi Muhammad SAW. So, Nabi Muhammad SAW ni, dia ni terima wahyu daripada Tuhan. Maksudnya arahan macam tu lah, daripada Allah Subhanahu Taala ketika di Gua Hira, pada hari Isnin 17 Ramadan yang bersamaan dengan 6 Ogos 610 Masihi. So wahyu pertama ketika itu adalah daripada surah Al-Alaq, ayat 1 hingga ayat 5, yang bermula dengan perkataan Iqra. Apa maksud Iqra? So maksud Iqra adalah bacalah. So bacalah. Walaupun masa tu Muhammad cakap aku tak tahu baca. Okey. So itulah ayat pertama dalam surah Al-Alaq. So seterusnya wahyu kedua adalah surah Al-Mudassir, iaitu ayat 1 hingga ayat 7, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan pula pengisytiharan Nabi Muhammad sebagai pesuruh Allah dalam menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh manusia. So maksudnya ayat kedua ni lah ayat yang menunjukkan Nabi ni telah dilantik sebagai amanah daripada Tuhan lah, untuk bagi tahu agama Islam ni agama yang sebenar, Okey. So dakwah Nabi Muhammad ni ada dua cara, Yang pertama secara rahsia. So secara rahsia ni selama 3 tahun diam-diam aja. Okey, tak bagi tahu dekat orang luar, tak bagi tahu dekat ahli keluarga yang lain, kecuali yang betul-betul rapat saja dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. So individu yang terawal masuk Islam adalah Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah ni? Isteri dia. Okey, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Haridah, dan juga Abu Bakar As-Siddiq, kaum baik dia, merangkak kepada bapa mentua dia, Dan penyebaran dakwah secara rahsia ni dilakukan di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Okey, selain pada itu disebarkanlah melalui sahabat baginda itu sendiri, sahabat dia saja, Okey. So secara terang-terangan ni maksudnya secara open. Okey. Bila? So dilakukan kepada kaum keluarganya dahulu. Dipanggil kaum keluarga dia, okey, pergi dekat Bukit Safa, aku nak bagi tahu satu benda ni. Contoh macam itulah ayat dia. Okey. So ketika dia bagi tahu tu tentang ajaran Islam, ada dalam kalangan ahli keluarganya yang menentang. Okey. Yang paling teruk ditentang adalah daripada bapa saudara dia sendirilah, iaitu Abu Lahab, Abu Lahab ni sangat membenci dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan kemudiannya Rasulullah ni dia meneruskan lagi dakwah dia sehingga ke Madinah, dan ketika baginda menyebarkan dakwah dia dekat Madinah, baginda telah diangkatlah menjadi pemimpin negara, macam Perdana Menteri tu, Okey. So ketika di Madinah lah menjadi seorang Perdana Menteri Madinah tu, kiranya pemimpin Madinah, baginda telah merangka satu perlembagaan, dipanggil sebagai Piagam Madinah. Macam perlembagaan Malaysia tu, lebih kurang lah Piagam Madinah. Cuma piagam pertama di dunia, iaitu Piagam Madinah lah. Okey, so apa pula sifat-sifat baginda? Okey, baginda ni sifat beliau adalah Siddiq. Siddiq ni bermaksud benar. Siddiq dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayunya benar. Bahasa Inggeris true lah. Okey, amanah. Seorang yang sangat amanah. Okey, seorang yang tabligh. Tabligh ni maksudnya menyampaikan ajaran Islam.
Okay. Dan fatonah. Fatonah ni maksudnya bijaksana. Bijak. Orangnya bijak. Okay. So dari segi penyebaran dakwah ni dapat dilihat ya, beberapa kejayaan yang saya boleh senaraikan kat sini 4 sajalah, tapi lebih meluas sebenarnya. So kejayaan baginda adalah pertama, Islam ni berkembang pesat di tanah Arab dan juga luar Arab sendiri. Okay. So penyebaran Islam ni bukan sahaja dilakukan di tanah Arab, tapi juga telah diutuskanlah oleh utusan macam duta tu ke Rom, Parsi, Mesir dan Habsyah. Habsyah ni nama lama dululah bagi kawasan Afrika sana tu ni betul-betul ni saya tak tipu. Okey. So yang ketiga, Muhammad tidak pernah memaksa. Tak pernah paksa orang nak masuk Islam. Tak ada pun kata kalau kau tak masuk Islam aku pancung. Tak pernah Sebab Muhammad ni cara dia mengajak dengan cara diplomasi. Cara yang berhemah lah. Tak ada memaksa-maksa orang Dan yang terakhir, penyebaran Islam ni juga bukan saja dibawa oleh utusan tadi, malah juga dibawa oleh dalam kalangan pedagang. Sebab kita berdagang ni, kita bukan saja bawa dengan kita punya attitude, kita punya sifat, tapi kita bawa juga dengan agama kita. Contohlah, kita berniaga, kita menggunakan kaedah yang lembut. Mesti orang tanya, bagusnya dia ni, baiknya dia ni agama apa ya? So dari situlah penyebaran dakwah Islam ni tersebar luas sehingga seluruh dunia. So saya henti setakat ini sahaja. Kita akan jumpa lagi pada topik 8.3 tentang penyebaran Islam ke kawasan yang selanjutnya di bawah Khulafaur Rasyidin dan juga kerajaan-kerajaan Islam. Okay, so please pergi balik ke arahan yang saya beri tadi. Sila klik latihan dan lengkapkan latihan tersebut. Alright, so please stay safe, stay at home. Jumpa bila buka sekolah. Bye.